Alright. So untuk yang seterusnya, okay, kita akan create server motor, okay, kawalan server motor. So saya harap semua dah bersedia lah. Kita just buka software kita, Proteus yang biasa. Okay, kita buka software Proteus kita. Dan tadi saya bagi tahu kita akan create server motor secara, kita create path, kita create path tu sendiri. Okay, kita namakan kita punya projek servo.path lah. Denyut. And then sama, kita nak save kita punya location, klik browse. Okay, kita pergi kepada location kita. Okay, kalau macam saya simpan semua dekat desktop lah. So, saya harap semua boleh follow lah. DTK servo, semalam punya servo, kita create satu lagi folder, namakan sebagai servo path. Servo path ni kita nak create path lah. Okay, and then select folder. Saya akan beritahu lah location. Ini basic lah yang kita buat. Klik next. Yang ini kita boleh pilih lah paper, saya beritahu kan. So mungkin dalam test nanti kalau kita banyak komponen, kita boleh pakai size A3, A4 dan lain-lain lah. So untuk yang ini kita pakai A4 memadai lah. Klik next. 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 Finish lah. Okay. Itu ni environment kita lah. Kalau ada yang tertinggal beritahu, Lita sama je, tak ada masalah. Tapi Arduino macam biasa. Okay, kita pakai Arduino Uno je. Mungkin ada di antara awak yang nak pakai Arduino Nano. Boleh, tak ada masalah. Nano pun boleh. Nak pakai Mini pun boleh. Pro Mini pun boleh. Sama je coding dia. Jangan risau. Coding apa pun awak pakai sama je. Okay. Kalau contohnya kita pakai Pro Mini pun sama je. Pakai Nano pun sama. Cuma awak kena identify lah pin mana PWM dia. Perbezaan antara board-board ni adalah dia punya size lah. So kita biasa Uno lah. Uno ni biasa kita punya Cik, yang ni kita nak buat apa tajuk ni? servo path. Kita nak create denyutan pada servo motor konvensional punya. Faham Faham. Semalam kita terus pakai coding kan. So yang ini kita just pakai path lah, kita create path tu. Okay. Alright. So satu, kadang kita ada servo. Simple je. Servo motor, kita ambil lah PWM servo motor. Double klik. Kita ambil dua komponen ni saja dulu. Okay, cukup. Arduino, klik Arduino, letak je sini. Okay. Zoom sikit. Okay, kan kita ada PWM motor ni. Motor ni contoh kita nak sambung kepada pin kita ada pin nombor 11 ni. Sebelah ada PWM kan. Tapi senang, tak payah tukar-tukar. Kita ambil yang nombor 11, tak ada masalah. Okay. Ini biasalah kita ada terminal mode, power. Ini awak kena ingat lah. Ini benda kita dah buat banyak minggu dah. So saya nak tunjuk step by step lagi kan. So mesti dah tahu, kita create and then kita klik 5 volt supply. Okay, settle. Itu saja. Okay, ni basic lah sebab kita just tadi saya kata kita nak create path saja. Nak create path, okay, untuk dia bergerak tanpa kita menggunakan coding servo motor. Okay. Saya nak tunjuk yang dalam yang saya tunjuk tadi dalam nota ni. Okay. Yang ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak menggunakan path tadi tu. Denyutan daripada servo motor. Servo motor kita ada path kan. By default dia run by this path lah. Kita just nak coding ini. Coding ni lah. Ini. Okay. Alright. Tapi kita tak pakai inilah, kita pakai lain punya kaedah lah. Ada apa? Nama lain lah kita pakai. Okay. So untuk kita punya Lita complete, settle. Okay. Jangan lupa save file save. Kalau awak tak save, nanti dia akan hilang lah, lagi masalah lah. Jangan lupa kita kena save. Okay.
Sampai sini boleh simple je ni, saya ambil pin 11. Nanti awak pakai ambil pin mana-mana pun tak ada masalah. Cik pakai PWM kan? Motor server kan? Yes, betul. Servo motor PWM ada 3 wire saja. Okay. Alright. Okay, so saya harap boleh follow. Okay. Kita dah okay saya minimize. Next kita kena pakai Arduino lah. Next kita kena buka Arduino. Okay. Arduino. Okay. Pakai Arduino, buka software Arduino. Alright. So Arduino kita klik je. Ini yang semalam. Kita buka new file lah. Okay, new file. Okay. Alright. Ini litar kita, ini Arduino kita lah side by side. Okay. Saya harap nampak lah kalau ada yang tak sempat lukis litar side by side. Sini sekejap je, awak boleh buat je. Saya buka lah zoom besar sikit, tak nampak nanti rakan-rakan yang lain. Okay. So yang ini kita tak pakai library Perbezaan tadi pakai library dengan tak pakai library. Library tu maksudnya kita ada rujukan bagaimana untuk kita untuk kita create dia punya sudut-sudut tu lah. Okay. Untuk yang ini kita tak ada. Tak ada lah. So tak ada tu maksudnya kita kena create sendiri library kita. Okay. Sebenarnya asal dia kalau awak nampak ada hash include tu .h tu maksudnya library tu kita dah create. Untuk yang ini tak ada. So kita boleh pakai je masak ni je lah. Kita pakai je arahan constant integer. Kita ada servo. Okay. Servo kita dia ada kat pin nombor 11. Okay, kita buat macam ni je. Ini kalau kita tak ada library So apa kita buat sini, pin mode benda sama. Pin mode servo kita sebagai output. Ini cara yang lama lah panjang sikit. Okay. So seterusnya kita buat arahan servo lah. Okay. Kita buat apa? Kita nak buat servo kita tu bergerak berapa second. Kita buat simple saja. Tadi saya kata pasal pass tadi. Okay. Kita boleh buat digital write. Okay. Tadi saya kata kalau nak kosong darjah 800 kan. Kita buat servo dot high. High tadi on lah. Kita on dalam masa delay sekejap saya pun lupa sekejap. Delay microsecond. Delay sekejap sebab dia ni lain sikit dengan lain-lain device. Dengan apa microchip tu dia berbeza sikit. Okay. Untuk delay microsecond ni dia kena pakai declare microsecond. Delay microsecond. Leceh sikit. 800. Okay. Kemudian kita copy. Okay. Yang ini adalah kita nak bagi tahu kita punya ni bergerak. Kita buatlah step by step lah. Mungkin kita kata ini sudut kosong. Kemudian sudut 1, sudut 2 macam tu lah So tadi saya kata satu cycle adalah 20,000. So 20,000 tolak 800. So balance ni adalah 19,200. 19,200. So ini adalah untuk sudut kosong. Sudut kosong. Kita boleh kat sini. Sudut kosong. Saya nak tunjuk kat awak sebenarnya ini adalah kaedah kita nak create pulse. On kan
800, kemudian matikan 19,200. Okey, sudut kosong. Okey. Kemudian kita copy kalau kita nak buat sudut yang kedua. Sudut 90. Okey. Sudut 90 dia adalah berapa? Tadi 1,500. Okey. So off dia 18,500. Kira ni awak kira sendirilah Saya congak-congak je ni. Sama je sebenarnya. 18,500 tambah 1,500 20,000. 19,200 tambah 800 20,000. Okey? Alright. So ini untuk macam ni. Okey, tapi kalau macam ni, kita buat run macam ni, dia tengok dia jadi macam mana. So kita delay sikit, kita letaklah delay tengah saat lah. Apa yang saya buat ni sebenarnya, saya nak buat je gerak kosong, atau setengah saat relax kejap, atau pergi sudut 90 darjah, lepas tu rehat kejap. Macam ni lah. Kita banyak pakai pemasa. Ni contoh lah. Contoh kita pakai servo yang saya try dulu okay. Kita verify. Okay, ini kita namakan dia tadi kita jumpa servo pulse servo pulse. Okay. Okay, servo pulse ni, ini coding dia. Maksudnya tadi, kalau awak ingat tadi saya kata kita nak pakai pulse berdasarkan kita punya yang ini. Okay, kita nak buat pulse dia. Okay, sekarang ni kita buat direct je. Saya tak buat macam ni saya buat direct saja. Okay, kita tengok apakah hasil dia. Hasil dia daripada kaedah coding macam ni. Kaedah coding macam ni. Dan kita tadi sebiasa mungkin ada yang semalam saya dah cerita kan, kenapa hex file tu macam mana nak keluar, awak kena klik dua benda tu verbose tu kena klik. So ini kita punya .hex, kita copy. Okay, kita copy dan kita paste dekat kita punya circuit ni. Okay. Alright. Okay, tengok apa hasil dia. Dia bergerak. Kosong 90, kosong 90. Tapi kita kena tukarlah Tadi kita tak nampak sebab dia start pada negatif 90 sampai posisi 90. So kita buat kosong sampai 180. Bila dia run awak nampak kosong 90, kosong 90. Tapi dia ada overshoot sikit. Sikit lah overshoot tu. Sebab kita pakai time. Okay, faham tak apa yang saya masukkan ni? Okay, saya tunjuk lagi sekali. Ini linear hasil dia, 0 ke 90. Okay, apa yang saya nak tunjuk kat sini adalah kaedah coding. Kaedah coding. Ini coding yang kita pakai secara kita pakai pass lah maksudnya. Kita pakai pass. Maksudnya coding kita declare pin kita, maksudnya ini kita pakai apabila kita tak connect kita punya servo motor pada pin PWM lah. Maksudnya kita create pass. Faham Kita create pass. Create pass tu maksudnya kita wujudkan dia punya denyutan tu supaya dia bergerak mengikut kita punya selemasa. Kosong kat sini servo motor output. Ni kita sudut 0 darjah. Pass dia adalah 800 dengan 19,200. Kemudian kita rehat kejap. Dia dah pergi kosong, berhenti setengah saat, jalan balik pergi 90. Sampai 90, sudut 90 darjah, dia rehat sekejap, dia ulang balik 0 darjah. So ini sebenarnya saya nak buat. Okey? Ada persoalan tak nak tanya? Boleh faham tak? Ini sebenarnya adalah saya nak tunjukkan ke awak kalau kita menggunakan kaedah yang ini. Codingnya lebih panjang sikit lah. Ini. Okey, clear Boleh follow? Boleh je, boleh. Boleh cik. Boleh Faham Boleh. Firstly saya nak awak faham lah kenapa saya buat macam ni.
dan kenapa saya tak buat macam semalam. Okey. Ini kalau kita tak ada library. Ini orang kita tak ada library, kita nak buat dan kita tak ada pin PWM kita dah penuh, kita pakai pin digital saja. Contoh macam kita pakai sebelum ni, kita menggunakan IC daripada microchip PIC 16F877A, dia cuma ada 2 pin je PWM, ada 2 pin saja. 2 pin saja untuk PWM. So kita macam susah sikit lah kan, ada 2 pin saja. So that's why kita kena create macam ni. Okay. Tetapi untuk Arduino, dia ada banyak pin PWM dan juga pada masa yang sama dia ada library. Dia open source library. Okay. Sekarang saya nak tunjukkan coding yang kedua pula. Coding yang kedua, kita pakai yang lebih mudah, library. Ini tak ada library Macam mana awak nak tahu library tak ada library? Ada .h kat atas. Tak ada. Dia tak ada include .h kat atas. Okay, settle yang ini. Kita new file. Boleh follow kalau ada tertinggal beritahu Okay, kita klik new file. Klik je new file. Okay, file yang baru ni kita nak pakai library. Macam mana nak pakai? H include servo.h. Ada bracket lupa ada bracket di sini. Okey. Alright. Ini satu. Kemudian kita declare servo apa? Servo aku lupa sebenarnya. Servo my servo. Servo lepas tu nama. Servo mungkin kita kata motor 1. Okey. Kita namakan servo kita tu sebagai motor 1. Settle. Kemudian kita namakan dia kita panggil servo attach. Servo.attach. Maksudnya dia sambung kat mana? Servo .attach pin nombor 11. Okey. Maksudnya kita punya motor 1 ni adalah servo motor sambung pada pin nombor 11. Okey. So kita nak buat coding dia sama macam tadi. Kita nak buat dia 0 ke 90, benda yang sama. Kita boleh type servo .write. Sekejap. Bukan servo .write tau. Nama dia. Sorry saya pun tak ingat sebenarnya. Okey, nama servo. Okey. Nama servo .write. Okey. Ini nama dia. Okey. Motor 1 attach. Ni motor 1. Right adalah sudut berapa? 0. 0 tu maksudnya 0 darjah lah. Lepas tu kita buat delay 500. Saya nak buat hasil yang sama tapi kaedah yang berbeza. Okey. Alright. Ini kita letaklah 90 darjah. Okey. Alright, selesai coding kita. Kita verify. Kita namakan dia sebagai tak apalah, kita buat je lah nama dia servo library. Tadi kita pakai pass, kita create pass. Yang ini kita pakai library. Okay, kita pakai library. Okay, sama juga kaedah dia. Kita cari hex file. Sebenarnya .elf pun boleh sebenarnya, tapi hex tu lebih baik lah. Kita pakai hex file, lebih senang lah. Pakai hex file. Okay, hexadecimal ini. Okay, and then kita terus try kepada kita punya litar. Okay. So hasil dia sama. Nampak sama hasil dia, tetapi kaedah programming yang berbeza. Okay, boleh follow Tadi kita saya tunjuk side by side lah. Saya tunjuk side by side. Oh, yang ada library ni dia pendek lagi cik coding dia? Ya, betul. Sebab tadi kan saya bagi tahu, okey, untuk yang ada library, okey, dia sebab tu dah pentingnya kita ada library. Pentingnya kita ada rujukan library lah.
Contoh kalau awak nanti nak pakai RFID, awak kena cari RFID punya library. Okay? Tengok ini tak ada library, awak kena create sendiri library awak. Awak kena create. Sebenarnya kalau awak tengok library dia, memang inilah sebenarnya dalaman dia. Okay? Panjang sikit lah, memang ini sebenarnya. Cuma apa ada orang dah siapkan ni, server.h ni adalah library dia. Okay, awak boleh tengok dalam library dia tu ada apa. Kita boleh pakai nama-nama dia. Nak cari dia, kena carilah dia punya location library tu. Okay. Alright, ada persoalan nak tanya. Saya nak tunjukkan dua benda yang berbeza lah. Cik nak tengok yang servo motor tu, yang angle semua tu berapa? Angle? Ni 0 dengan 90 je. 0 dengan 90 je. Tapi dia memang tak akan dapat lah. Memang dia akan ada plus minus dia punya apa? Dia punya ralat tu ada. Dia ada ralat dia. Okay. Dia ada error sikit ralat dia. So kita itu memang berlaku lah. Okay. Nak tanya sudut kan? Okay. Kalau kita pakai library, kita terus masukkan right berapa sudut nak pakai. 0 ke 90? 30, 40, 50 ikut awak berapa sudut nak pakai. Boleh tulis kat sini. Ini kalau pakai library. Okay, pakai dia punya library dia lah. Satu lagi kita tak pakai library. Yang ini tak pakai. Untuk 0 darjah kita kena buat timing dia. 800, 19,200. 90 darjah 1,500, 18,500. Nak buat 45 darjah, masa on ni tolak dengan 1,500, tolak 800, bahagi 2. So ada 700. Ada balance 700 700 bahagi 2, 350. So untuk bergerak 45 darjah, 350 tambah 800. 350 tambah 800 tambah 350. Awak akan dapat 1,150 untuk dia gerak 45 darjah. Kan susah, kena kira. Kena kira. Yang ini tak perlu, masukkan saja sudut. Okey, dekat litar dia macam inilah, sama je. Sambungan dia, satu point masuk ke pin 11. Awak tekan run, dia akan ke kosong, hampir 90 tapi tak sampai pun 90 kan. Okey. 0, 90. Kita tengok yang hijau tu Yang hijau dia punya arah dia. Okey. Sama juga yang ni. So awak kena tengoklah server awak nanti nak macam mana. Nak sudut macam mana. Okey, ada persoalan nak tanya. Sebelum kita tambah-tambah lagi. Apa yang kita boleh tambah lagi dekat kita punya server ni, macam-macam kita boleh tambah. Saya tak bagi lagi save project kan. Okey, project. Saya tak bagi lagi awak buat project. So nanti saya akan suruh awak buat project lah. Mungkin project tu bila kita dah masuk fizikal, kita try integrate kan kita punya project tu lah. Kita try. Ada masa lebih sikit, kita akan extra. Saya akan extra ajar awak benda-benda yang lain. Okay. Saya untuk awak lah. Okay, ada soalan nak tanya? Tak ada kot cik. Tak Okey. ada Tak ada cik. Okay. So nanti saya nak ajar awak extra modul sikit. So saya harap awak boleh accept lah boleh accept lah kalau saya nak ajar extra. Takut cik. nanti extra tu maksudnya saya akan ajar benda-benda lain lah sebab awak punya minggu latihan awak panjang. So saya akan tambah sikit lah. Okay, alright. So settle. Okay, settle untuk first. Okay. Kemudian kita nak pakai macam saya kata kan, selain daripada servo ni kita nak tambah device yang lain lah. Contoh awak nak semalam kita ada buat yang ada analog tu analog tu untuk kita adjust kita punya angle
Okay, dia gerak, dia pusing. Ikut angle kan. So, mungkin juga kita tambah satu lagi device tambah satu lagi device, kita attach dengan kita punya data ni, takkan kita nak buat servo saja kan. So, kita mungkin tambah dengan LCD. LCD saya dah tunjukkan, saya dah tunjukkan pada beberapa minggu lepas. Okay, yang ni kita tambah lagi. Okay, so untuk LCD, untuk Arduino senang je. Tekan dia P, type je LCD. Okay, LCD kita ambil lah. Selalu saya tunjukkan LCD kita yang 16x2. Awak kata, cik, saya nanti nak pakai LCD besar lah, cik. Saya nak pakai yang besar punya. Ada 4 baris, contohlah. So kita ambil lah yang besar sikit. Yang kali dengan 4 contohnya. Alright, contoh macam ni lah. Contoh ni panjang sikit atau ikutlah. Kan contoh saya ambil yang 16x4. 16x4 contoh. Contoh saya nak pakai yang ini 16x4. Ini contoh contoh. Tapi yang ada dekat bengkel, yang ada pada saya sekarang stok adalah 16x2. Ada banyak lah. Bolehlah siapa-siapa yang rasa nak gunakan boleh ambil, boleh minta lah. Okay, so sekarang ni kita pakai yang besar sikit. Okay, kita ada LCD. Kemudian selain daripada yang saya kata pakai analog tu, awak boleh masukkan sensor. LM35 ke, LM35 sensor ni. Ni sensor sensor temperature. Ni adalah temperature sensor kita boleh pakai. Okay. Dan dia boleh baca daripada negatif 5 sampai 150. Okay, so ini contoh sensor lah. Tapi sensor ni dia ada calculation, leceh sikit lah kan. Nanti kalau awak nak pakai, boleh pakai ini. Selain pada tu juga DHT. Saya tak pasti kat sini ada DHT ke tidak. Tak ada. Kat sini tak ada DHT punya sensor. Tapi kita pakai je lah analog kan. Port lah, kita ambil port. Potentiometer. Potentiometer ni kita assume sebagai sensor lah sensor. Ataupun kita ambil button pun boleh juga. Kalau button banyak sikit lah kita nak buat tapi tak apa, boleh kita ambil potentiometer. Okay. Right, so kita kita ambil dulu. Okay, kita dah ada 4 device tu. Okay, kita okay, standby kejap G ni, bukan time tu. Tu betul sesuai. Okay, alright. Alright, kita continue balik. Kalau ada apa-apa beritahu Okay, alright. So kita continue. Okay, tadi saya kata kita ada potentiometer, kita letaklah potentiometer kita kat sini. Semalam sama je. Mana yang analog awak nak pakai, suka hati. kosong yang satu lah, contohnya saya nak ambil. Semalam dah pakai kosong, hari kita pakai 4 pula. Okay, tak ada masalah. Pun, lepas tu power, port ni pun terpulang pada kita. Saya dah cerita juga kan, awak nak share boleh, tak nak share pun boleh. Kita masuk je. Okay, contoh contoh. Kita ada 5 volt. Okay, alright. So kita ada ini potentiometer kita, kita ada servo motor. Tambah lagi satu, kita nak ada tadi kita ada LCD. Pergi balik device mode, kita klik LCD kita. Okay, alright, LCD kita besar. Okay, letak je kat sini. Okay, so ingat kita ada VDD, VEE ni macam mana. Kita ada masuk balik terminal mode, masuk balik ada power. Okay, VDD ni adalah power supply. Jadi kita rotate saja, mirror je, mirror Y. Masuk. Label 5 volt juga. Kebanyakan peranti-peranti elektronik kita ni 5 volt lah. Kebanyakan lah. Tapi sekarang device pun dah banyak, dah macam-macam dah.
ada je yang lagi kecil pun ada. Okey, ni masuk je. Oh, okey. Sambung je. Dia tak nak share. Dia nak gelak juga ni. Okey. Kita kena buat cantik-cantik sikit lah. Okey. Ini awak lah susun lah, awak susun cantik, awak rasa kemas, awak rasa puas hati lah. Sebab tu saya suka buat kemas-kemas sikit. Okey, ni tulisan dia ganggu. Okey. So kemudian kita ada RW pun sama juga masuk sini. Alright. Okey, kemudian kita tak pakai pun yang lebih ni, nak pakai pun boleh. Ini adalah bergantung pada LCD berapa bit lah yang saya cerita pada beberapa minggu lepas lah. Okey, RS kita masuklah pin kita. Sebab ini adalah LCD, so dia akan masuk data input lah. Kita indirect je. Input, klik sini, right click, rotate. Okey. Satu. Ini awak label lah RS. Contohnya lah Okey. So ini copy je. Boleh je, nak copy boleh. Copy, paste. Letak sini. Sambung. Ini nama dia E. Okey. Kemudian kita ada lagi. Harap boleh follow Kalau tertinggal tu maklumlah maklumkan pada saya. Senang right click, copy, blok copy lah, tarik sebelah. That's why saya tunjukkan sebenarnya benda ni. Coding ni memang kita kena copy. Kita bukanlah nak hafal semua, tapi kita kena faham apa dia punya data lah. Sini kita nak D7, letaklah nombor 7. Bolehlah D7, bolehlah letak je. Dan nama ni pun kita kena inilah set samalah Kalau nak tanya boleh tanya terus Tanya terus. Okey. Alright. Okey. Ni ada 4 baris Ada 4 baris. Okey, settle kat sini. Ni adalah masuk input. Kemudian kita nak keluar. Keluar dia kita pasang kat sini lah. Keluar daripada pin-pin ni lah. Kita kata kita nak pakai RS dengan E duduk kat atas 98. Letaklah. Power output. Okey. Okey, submit sikit. Atas ni RS. Ni E. Okey. Lagi kita ada pin nombor 4, 5, 6, 7. Masuk je. Okey. D4. Dulu yang D4 5. Okey, ada soalan? Boleh follow Boleh cik, boleh. Boleh Okey, boleh, bagus. Selesai. Okey, sekarang ni tadi kita letak baru so kita malas nak modify kan. Kita boleh je save as Takut tadi yang kita buat tadi hilang. Kita klik je file, file, save project as. Tadi kan nama tadi servo pass kan. Kita klik satu folder lagi, kita kata nama ni adalah servo. Letaklah apa yang kita ada servo, kita ada analog, kita ada servo ana dengan LCD. Contoh. Alright. Kita double klik. Kita simpan lah. Sini nama je kita letak je lah nama. Servo LCD. Contoh. Okay. Save. Alright. So dia dah letak dekat nama yang lain. So
Senang, save SMS ni senang, bagus. Maksudnya kita akan menggunakan platform yang sama. So tak adalah banyak sangat kita kena create daripada scratch. Okay? Alright. So ini buku 1. Okay, seterusnya. Okay. Seterusnya kita boleh ke coding lah. Dah selesai dah, ini selesai dah. Okay, so saya harap dah selesai. Okay, dah selesai, kita pergi ke coding, boleh kita pergi ke coding. Okay, ni kita punya potentiometer ni terpulang pada kita lah 1K kan. Awak tukar nilai lain pun boleh. Kebanyakan biasa kalau kita pakai ada yang 5K, 6K, 10K ke kan. Ikutlah berapa jarak dia tu. Lagi besar lah dia punya jarak dia tu untuk dia tukar. Okay, dan seterusnya LCD ni saya nak ingatkan lagi sekali. Okay, LCD ini walaupun awak nampak macam ini, tetapi hakikatnya in physical punya connection, okay, VEE ni akan masuk kepada potentiometer potentiometer untuk dia adjust kontras dia. Tulisan awak tu tebal ke halus ke. In physical lah. Yang lain-lain semua sama. RW apa lain-lain semua ni sama. Okay, cuma VEE ni saja nanti akan masuk untuk kontrol dia punya ketebalan tulisan. Dan juga nanti kalau yang real LCD dia ada backlight. Backlight tu untuk LED awak lah kan. Ada tambahan beberapa pin lah untuk backlight dan lain-lain, plus minus lah ada tulis kat situ. Okay, alright. So next kita pergi kepada coding kita. Okay, kita masuk coding. Okay, ni coding kita. Kita klik new file. New file. Okay, alright. Okay, so untuk new coding, okay, macam biasa, kita listkan apa kita pakai. Oh, kita ada, pertama kita ada servo, type je, hash include. Ini ada dua library saya nak tunjuk kat awak, kita ada dua library, hash include servo.hash. Okay, kita ada yang pertama. Kemudian kita ada apa lagi? Kita ada lagi hash include LCD punya kita tak ingat tapi kita boleh liquid crystal. Okay, liquid crystal .h, kita ada library untuk liquid crystal. Dan jangan lupa kita ada LCD punya, kita boleh buat pendek boleh, buat panjang boleh. Okey, contoh kalau kita nak buat pendek je, kita declare servo dulu lah. Servo.moto. Okey, ada servo.moto. Lepas tu kita ada sekejap saya pun tak ingat. Kita klik file, example. Ini cara kita nak buat coding Tak semua orang ingat coding. Sebab saya pun tak ingat. Melainkan awak ingat lah. Okay. Bagaimana nak create LCD? Kita boleh ambil nama dia liquid crystal LCD. Kita ambil ni pun okey. Ambil ni, kita copy. Ataupun awak type lah ikut saya kat sini. Kita type liquid crystal. Crystal. Lepas tu kita letaklah nama LCD kita. LCD lah paling senang. Okey, tak nak type yang panjang, kita tulis terus nombor pin tadi pun boleh. Ingat balik tadi kita punya pin tadi kita pakai dekat pin nombor berapa tadi? 987 sampai 4 987 sampai 4. Okey. 987 kita boleh tulis 9,8 banyak sangat dah pula. Okey. 8,7,6,5,4. Okey. Awak ikut yang sebelah sini sebelah sini. Saya tak type panjang-panjang ni Awak nak type panjang-panjang ni pun boleh, tapi saya tak rajin nak type panjang, saya terus tulis nombor penyambungan dia kat sini.
Dan satu lagi kita ada analog. Constant. Ini kita boleh guna kaedah yang lain. Kita boleh panggil H, define, analog. Kita guna kaedah lain A5. Selalu kita pakai Selalu kita pakai constant integer analog equal to A4 silap A5 A4 atau semicolon, ataupun kita boleh guna kaedah macam ni, H define analog A4 pun boleh. Dua kaedah penulisan dua-dua tak ada masalah untuk kita gunakan. Okey. Clear? Okey. So sekarang kita besarkan balik. Okey, besarkan balik. Kita boleh start kita punya kita punya coding kita lah. Okey, buat setup. First buat setup tadi kita ada apa? Letaklah pin mode pun boleh. Pin mode, kita ada analog. Analog ni sebagai input. Okey. Input ni adalah kita punya ni sensor kita tadi. And then kita ada servo. So motor dot attach. Motor kita tadi sama dekat pin nombor 11. Betul kan, nombor 11. Kemudian kita ada LCD. LCD dot begin. Ni nama LCD ni awak boleh tukar nama. Awak tak nak pakai nama LCD pun boleh. Okey, papar pun boleh. Saya panjang sangat, kita buat PJ LCD, tak ada masalah. Begin, ingat tadi kita punya adalah 16 kali 4. Okey, 16 kali 4. Okey, 16 kali 4 punya LCD. Okey. So clear Boleh Boleh cik. Boleh harap boleh faham. Okey, settle. Mungkin kita mula-mula tu kita nak tulis apa-apa. Kan? Okey, mungkin awak nak buat satu macam perkataan lah contoh. Okey. Mula-mula tu mungkin awak boleh buat je. Kita buat, ni panjang sikit lah. Kita buat LCD dot set cursor. Set cursor. Okay. LCD set cursor. Kita nak letak kat mana tulisan kita? Mungkin kita nak letak baris yang pertama. Okay. Mungkin kita mula-mula kita kata 00 lah 00. Okay, semicolon, terus kita tulis lah LCD dot print. Ni kita buat panjang sikit panjang sikit coding. Okay, harap boleh follow. Mula-mula kita kata sila kita katalah sistem servo. Sistem servo. Okey. Kemudian kita buat tulisan kat bawah dia pula. Okey. Sistem servo, baris ke bawah. Kita kata servo sila kawal salah ni ayat apa-apa lah. Kata analog. Contoh macam tu ataupun kita tak nak panjang pun boleh lah. Kita skip lah kosong dengan 2 lah. 0, 1, 2. So maksudnya dia akan atas sekali, kemudian kosong tulisan kat bawah, atau bawah ada kosong. So nanti kita akan tengok lah tulisan tu akan keluar macam mana. Okay. Kemudian kita tak delay. Okay. Maksudnya dia akan Dia akan
keluarkan bacaan lah. Delay. Kita kata delay. Taklah 1 saat. First tu dia akan keluar tulisan ni dulu. Okay. So kita boleh test terus pun tak ada masalah. Kita test dulu. Okay. Dan pada masa sama, contoh macam ni kan. Awak nak buat server kita mesti dalam keadaan kosong. Maksudnya by default, server kita kosong darjah. Awak boleh buat motor.write. Okay, maksudnya bila awak on je, motor awak mungkin daripada sudut lain-lain, dia akan kembali ke kosong dulu. Dia dekat kosong dulu. Okay, so kita boleh je verify dulu. Kita test dulu. Kita panggil servo tadi, servo analog LCD. Okay, servo LCD. Kita namakan dia pun samalah. Servo LCD ana. Okay, save. Okay. Alright, so ada masalah So dia kata apa? Semicolon. Mana ada semicolon patutnya ni? Sekejap ya. Oh, tak ada dot rasanya. Tak ada dot. Servo motor. Tak ada dot Tak ada dot. Okay. So first kita try dulu tengok okey ke tak okey kita punya coding ni. Okay. Alamak. I baru sampai rumah. Baru nak turn on I punya laptop. Okay. Ya. So, hujan. Control C. Okay. And then kita Around 10 minit, 15 minit then I expect call you Control V. Okay. Alright. So apa yang berlaku sebenarnya bila kita run, dia akan keluar macam ni lah. Macam ni. Nampak tulisan? Sistem servo. Okay. Macam ni. So kalau tak cantik, awak ajar lah nanti. Contoh sekarang kita dah nampak dah. Oh, ada jarak lagi lah dalam berapa huruf ni. Kita anjak lah. Ni ada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12. Panjangnya ada 16. Panjangnya ada 16. Okay. So, kita ambil lah. Sini 2, sini 2. Pun boleh lah. Kat sini ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. So ambil satu-satu lah. Anjak atas 2, bawah 1. Nak bagi center. Okay, so settle yang pertama ni jadi. Okay, alright. So next, kita balik semula kepada kita punya coding kita lah. Banyak sangat pula saya buka. Okay, alright. So, tadi saya kata anjak sikit lah. Cuba lah, atas ni anjak sikit 2. Bawah anjak 1. Okay, alright. So, boleh follow sampai sini boleh follow So, maksudnya kita punya coding ni dah bersedia lah. Okay, next. Kita nak apa? Kita nak kita punya coding ni memaparkan sudut servo dan pada masa yang sama dia gerakkan servo kita lah. Okay? Cik, saya punya tak apa-apa pun yang LCD tu. Okay. Tak apa-apa, tak keluar tulisan Tak keluar. Okay, tak keluar tulisan first kali bila compile tu okay. So awak tengok dekat awak punya LCD ni, tengok dia punya lampu-lampu ni nyala tak? Biru, merah, merah, biru-biru. Ini. Nyala. Tapi supposed to be dia menyala dulu. Kalau tak menyala menyala, kecuali yang 12, 13, 14. okay. 11 pun sama. Yang ni hujung ni tak nyala. Kat sebelah sini nyala tak? Sebelah yang pin yang ni, yang Nyala? kat sini nyala. Sini nyala, sini tak nyala. 4 tu tak menyala. Okay. So maksudnya dekat awak punya Arduino okay, dekat awak punya LCD tak nyala, mungkin adalah connection awak tak sambung. Ada connection yang tak sambung lah. So senang je, awak stop, awak highlight kan, awak punya pin tu awak tarik, tengok. Ada sambung tak? Kalau sambung maksudnya dia ikut sekali lah. Kalau tak sambung dia kosong. Oh, okay. Boleh, Fahana cuba Cuba tarik, tengok. Kalau dia terputus, awak akan nampak dia terputus lah. Selalunya sebab terputus lah. Okay? Ataupun nama ni salah ni. Nama dia ni. Huruf besar, huruf kecil ataupun ada jarak atau tak ada jarak.
Kalau saya tak tulis di 4 tu, oh tu lah yang tak menyala. Tak nyala. Awak tulis nombor pun boleh. 4, 5 dan 7. Tak nak tulis D pun boleh. Yang penting dia ada rujukan dia. Sama juga. Saya tak tulis. Kena tulis Okey, alright. Okey, so yang lain-lain harap okey. Alright. So kita sambung balik. Sekarang kita nak baca nilai analog kita. Okey, kita boleh type lah. Integer analog integer sudut. Okey, kita kata integer sudut bersamaan dengan analog. Apa yang nak buat ni adalah kita nak baca nilai analog tadi tu. Analog read kita adalah daripada analog pin analog kita tadi. Tak nama dia. Okey, analog read daripada analog. Okey. Apa? Kita kena kira lah. Kita kena kira. Tadi saya kata tadi sudut maksimum kita punya servo kita adalah 180 darjah. Okey. So kita kena kira lah. Macam semalam saya tunjuk iaitu 180 bahagi dengan 1023. Okey. Saya kira 180 bahagi 1023. So kita akan dapat kali 0.176. Okey. Semicolon. So saya buat tab sikit, komen dia adalah 180 bahagi 1023 sebab maksimum rotation dia adalah 1023 dan maksimum sudut kita adalah 180. So kita perkadarkan dia je. Okey. Alright. So sekarang ni kita nak buat apa? Kita nak keluar kat sini, kita nak dia paparkan. Contohnya kita type kita type LCD dot print apa? Kita nak print pertama. Selepas dia keluar yang itu, kita terus suruh dia clear. Kita boleh clear LCD kita tu. Okey. Kita boleh suruh sebelum dia papar tulisan tu, kita boleh buat LCD dot clear. Maksudnya kita padam tulisan yang mula-mula tadi keluar tadi. Okey. Terus dia paparkan kat sini. Awak boleh kata sudut. Sudut servo motor. Sudut servo motor contohnya lah ini terlebih lah. Kalau terlebih pada 16 tak sesuai lah. Kita kata sudut servo je lah Sudut servo. Okey. Tapi kita nak dia papar kat mana? Kita kena set tulisan. Kita mungkin buat sebelum tu kita set LCD dot set cursor. Set cursor. Okey. Okey, set cursor. Set cursor kita nak dia dekat atas. Kita ni lah 2.0. Maksudnya dekat atas lah. Semicolon. So maksudnya dia akan keluar tulisan, clear dulu. Kemudian ataupun kita nak bagi panjang sikit pun boleh. Tak salah. Kita nampak mula dia clearkan LCD, kemudian dia setkan tulisan tu berada dekat mana, baris yang pertama, laju yang kedua, kemudian dia tulis paparan servo motor. Satu. Kemudian kita nak buat dia punya tulisan dia pula. Okey. Tulisan dia. Okey, kita enter lah. Enter. Kita nak paparkan sudut. Kita boleh buat je lagi sekali. Kita boleh copy, paste. Okey. Kalau clear ni kita akan clearkan semua. So kita tak perlu clear. Kita tak nak clear kan. Kita nak biar yang sudut servo tu maintain tulisan dia. Kemudian kita punya yang ini je yang akan yang akan tulisan tu akan bergerak lah. Okey. So kita letak dia dekat nombor 1. Okey. Kemudian tulisan apa benda kita nak papar kat sini adalah sudut lah. Sudut. Okey. Sudut tu mana ni? Integer sudut ni. Okey. Dan satu lagi, last sekali adalah servo kita. Kita boleh kata motor dot right. Okey. Motor kita akan ikut sudut lah. Yang semalam kita buat juga sebenarnya. Benda sama. Cuma saya tambah dia ada
dia ada LCD lah. Okay, kita verify je. Verify. Okay. Paparan dia. Okay, begitu start dalam masa 1 saat, tu dia hilang. Okay. Satu lagi. Okay. Nampak dia jadi macam ni kan? Jadi macam ni kerana kita repeat clear. Dia repeat clear. Okay. So repeat clear, so maksudnya dia akan klik. So ada something wrong lah. So kita stop dulu. So kita tak boleh macam ni. Okay. Kita yang clear ni kita suruh yang first baris yang buat. Kita pindahkan ke atas. So maksudnya satu saat baru dia clear. Dia clear, barulah boleh masuk tulisan kita. Macam itulah. So kita verify lagi sekali. Okay. Kita terus test lagi sekali gitar kita. Run. Okay. Sebab satu saat dia padam, dia keluar sudut saja. Sudut servo 90. Okay. Nampak sekarang kat situ. Oh, kita bunyi kat sebelah sini kan. Okay. Kemudian kita runkan, adjust. Nampak Nampak Kenapa dia jadi macam tu? Sebab dia punya sudut ni, okay, dia problem dia adalah dia tak clear pula yang hujung-hujung tu. So kita problem sikit lah untuk kita adjust, tapi dia still lagi keluar 150. Kita adjust sikit sudut. Awak nampak okay. Okay. Dia taklah accurate, tak accurate, tapi dia akan follow lah. Hampir sama lah. Walaupun memang tak accurate sudut dia. Tapi kita dapatlah paparan kita punya servo dan juga sudut kat sini. Ni LCD besar lah. Kalau awak nak ada kat bawah lagi, adjust je dia punya tulisan dekat bawah. Okay. Macam-macam lagi kita boleh buat sebenarnya. Selain daripada ini, macam-macam lagi kita boleh adjust. Okay. Kita juga boleh lah tak tambah-tambah yang lain. Okay. So sekarang kita buat ni je dulu. Okay. Ada persoalan nak tanya? Okay. Ni adalah coding kita. Cik, kalau macam yang sudut servo tu kan, kalau kita nak gantikan dengan ayat lain boleh tak? Boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Ikut apa lah? Ikut kita lah. Betul, ikut kita. Okay. Satu lagi kan, kalau tulisan awak panjang, awak sebenarnya boleh je nak suruh awak punya ni shift left, shift right. Boleh. Kita boleh buat shift left, shift right. Scroll lah panggil. Kita boleh scroll. Saya dah tunjukkan kat awak. Belum lagi kot. Belum lagi okey. Dia sebenarnya contoh kita nak dia shift. Okay. Kita contoh saya buat kita punya ayat ni panjang Sudut servo saya buat panjang servo motor. Okey, contoh kita kata ni kalau sudut servo motor ni dah ada 10, 11, 12, dah ada 17 contohnya. Ada 17 baris. Okey. Lepas tu kita nak buat contohlah kurungan darjah contohnya lah. Okey. Contoh saya buat macam ni. Maksudnya ayat kita ni panjang. Panjang. So kalau kita tak buat shift, dia akan keluar macam ni. Tengok dulu Tengok dulu. Hasil dia. Okey. Kita stop, kita berat. Nampak Sistem servo apa ni? Dia keluar macam ni. Nampak tak? Servo motor tiba-tiba darjah kat sini. Ke bawah terus. Ke bawah. Ini kalau kita pakai LCD yang ni, LCD macam ni memang dia keluar dia keluar atas bawah, ke bawah sebab tak kemas. Selalunya kita akan buat shift ni kalau kita pakai LCD yang 16x2. Okey.
So kita cuba. Dia akan keluar macam ni juga, cuma nanti dia akan shift. Tapi jadi macam tak kemas jugalah. LCD jenis macam ni, tak apa, kita tengok dulu. Kita cuba shift, okay. Shift je, example lah, macam biasalah, kita klik example, kita cari LCD. Sebab saya pun tak ingat sebenarnya, okay. Tak ingat ayat-ayat dia, tapi kita kena faham lah. Kita panggil scroll. Okay. Scroll kat sini, dia ada shift Scroll display left, ni dia punya ayat dia lah. Dia ada library sebenarnya, okay. Scroll display left, scroll display right. Okay, contoh kita buat macam ni. Okay, saya kena tahu nama dia ni. Nama dia. Saya copy dulu nama dia. Okay. Alright. So kita buat kat sini. For int equal to kosong, semicolon, int I. Contoh kita kata I lah. I adalah kosong. Kemudian I lebih kecil berapa ayat kita nak anjak tu. Contohnya kita nak anjak mungkin 5 shift lah, 5 kali shift. 5 kali shift. Kemudian I plus. Okay. Alright. So kita nak buat apa? Kita nak ada shift. Scroll display left. Okay. Atau kita delay lah. So maksudnya dalam keadaan macam ni dia akan ke kiri. Okay. Kemudian dia ke kanan. Kita delay 200 contohnya. Okay, 200 tu untuk kita bagi dia berapa huruf tu bergerak lah. Kemudian kita copy. Kita paste lagi sekali. Okay. Minus display kita tengok dulu, lupa lah. Okay. Left tambah, right pun tambah. Okay, sama je. Okay, cuba dulu Okay, alright. So maksudnya nanti dia akan ke kiri ke kanan lah. Okay, kita tengok dulu. Kita verify. Tengok dulu hasil dia. Okay. Dia bergerak, nampak tu. Dia ada kat bawah ni, dia bergerak. Tapi 5 je lah. Kan 5 tu maksudnya 5 huruf je. Okay, nampak tak? So kalau contohnya kita nak panjang lagi, kita start balik. Okay, so ni yang kita tambah untuk shift left, shift right. Kita tambah lagi lah berapa huruf. Okay, kita nak dia anjak 10 huruf ke kiri. Kemudian dia balik 5 contohnya. Contohnya lah kan. Tapi bila buat macam ni nanti dia tak balance lah. So kita kena balance lah. Ke kiri 10 huruf, balik pun 10 huruf. Kita tengok hasil dia. Boleh follow ni contoh scroll lah, scroll. Boleh, cik. Kalau panjang sangat. Ya? Apa dia? Ya, boleh. Boleh follow. Boleh follow? Boleh. Boleh okey. Ada buat dulu Oh, siapa tu keluar ni? Okay, alright. So tadi dah okey. Kita dah verify. Kita balik kalau kita pakai base yang sama, tak perlu copy paste dalam ni kalau kita yang berbeza-beza ya mungkin. Tadi saya buat 10 kan. Sistem tu dia bergerak 10 huruf 10 huruf dia pun cukup panjang lah. Tak cukup panjang lah. Tak cukup lah, maksudnya kita boleh tambah lagi. So awak nampak lah dia shift. Dia shift berapa huruf ke kiri dan berapa huruf ke kanan. Itu contoh lah. Contoh yang saya masukkan lah. So okay alright, so okay, so kita tambah satu lagi. Okay, so saya harap servo ni awak faham lah, servo motor integrate dengan LCD dengan apa analog tambah pula dengan LCD. Sekarang kita tambah lagi satu lagi device. Okay, boleh masuk tadi saya kata
kita nak masuk DC motor, tambah tu lagi satu device. So coding ni kita biar je, kita pakai, mungkin kita pakai coding yang sama. Okay, coding yang sama. Kita minimize dulu. So yang ini stop je lah. Stop. So kalau awak nak save, saya dah tunjukkan save PDF pun boleh. Okay, tak ada masalah. So sekarang ni kita tambahlah satu lagi device. Okay, device kita adalah, kita tekan P, kita tambah DC motor. Okay, kita ada motor kat sini, kita ada BLD ni brushless, brushless motor, brushless motor. Kita ada triangle, ini brushless motor. Kita ada fan DC biasa. Kita ada motor, sampel DC motor biasa pun ada. Ini dua-dua ni sama, boleh pakai. Kita ada, kita ambil yang ni lah, DC motor lah. Okay, dia ada yang ada encoder, dia yang ada initial. Initial tu maksudnya awak berhenti, dia tak berhenti lagi. Dia ada yang lain-lain lah. Kita ambil lah DC motor. Dua-dua ni boleh pakai, tak ada masalah. Kita ambil lah active sample DC motor model. Kita klik. Dah ada motor kat sini. Dan kemudian kita ada motor driver L293D. Okay. Okay, ni adalah kita punya motor driver yang kita boleh gunakan lah. Double klik saja. Okay, alright. So ini ada ruang lagi, kita alihkan sikit lah. Alihkan di atas. Okay. Alright. So kita ada ruang untuk kita lukis motor kita kat sini. Ada motor sikit. Alright, so senang je. Ambil je motor driver ni, klik, letak dan diam kat sini. Okay. Motor kita ambil pun sama, motor ambil, letak dia dan diam kat sini. Untuk motor driver ni, dia boleh maksimum sampai 2 buah motor lah. Okay. Kita masuk je. So motor ni terminal dia, kalau awak terbalikkan dia, dia akan bergerak kiri kanan je lah. Okay. Alright. So yang ini adalah kita punya supply, supply motor kita dan juga supply apa nama, supply speed dia lah. Motor tu kadang IC ni supply kat pin nombor 8, kat pin nombor 16. Supply untuk motor ni adalah VS lah. Okay, so kita ambil lah power, klik, letak je. Kita assume motor ni pakai yang sama lah. Letak je positif 5 volt. Enter. Okay. Alright. So kat bawah ni kita ambil ground lah. Letak je. Tak nampak, kita highlight kan. Kita anjak sikit ni atas. Okay. Boleh follow senang je. Ni motor DC saya tambah je kat sini. Motor DC. So nanti kita tukar nama lah. Servo DC LCD. Contoh. Analog sekali. Analog mungkin kita buat dua analog. Satu kontrol servo, satu kontrol motor DC. Nanti ayat-ayat tu kita tukar lah. RPM ni kita tak tahu. Kita boleh klik lah tengok berapa RPM dia. Yang ni tak ada RPM. Dekat sini dia kata 12 volt kan, kita tukar. Kita pakai 5 volt je. Tukar 5 volt punya motor lah. Saja 5 volt motor. Tak ada masalah. Okay. Kemudian kita ada dua cara. Yang ni, yang pin yang ini mesti masuk PWM EN1 ni, enable ni kita masuk PWM untuk speed control. Okay. Contohnya awak boleh direct ataupun indirect. Kalau kita nak buat indirect, kita letak je lah input. Input. Okay. Input So yang ni pula output lah. Output kita letak satu sini.
Oh tak muat sebab pin 1 dan 0 tak boleh pakai. So tak apa, kita cari tempat lain. Yang ada PWM ni, kita letak sini. Ada kalau berat ni tak mampu. Ini kita katakan PWM lah. Nak tengok dia macam. Okey, sini pun sama PWM. Okey. Boleh So ini kita buat je lah. In 1, in 2. Buat kecil saya buat kecil, tak ada masalah pun, nanti awak pun samalah. So, kita pergi balik kat mana ruang-ruang kosong. Okey, 12, 13 boleh masuk kot. Sini kita buat lah satu lagi. Kita buat 13 in 1, 12 in 2. 13 in 1, 12 in 2. Okay, so kita dah hampir nak pakai semua ni pin. Okay. Alright, settle kat sini. Ingat pin dia kita tambah 13, 12, 3. Alright. Okay. So kita kemudian kita boleh je file save project S, kita letak nama baru, kita letak nama barulah, kita kata dia servo DC LCD. Contoh terpulang pada kita. Okay, kita save kat sini lah, servo LCD DC. Okay, ni terpulang lah. Saya nak save S ni sebab saya nak banyak rujukan. Nanti habis-habis lah kita nak save kat mana-mana tempat, senang kita nak cari. Okay, so ini kita punya servo, ini kita punya DC. Okay. Alright, so next kita pergi kepada coding kita lah. Coding kita boleh pakai coding yang sama. Okay, cuma kita save S saja. Kita save S saja. Okay, sekarang ni tadi saya kata kita mungkin lah nak pakai yang sama. Okay, tapi kita nak pakai satu analog pun boleh, kita pakai dua analog pun boleh. Sekarang kita pakai satu je lah. Kita nak ubah banyak. Okay, satu yang ini servo, kita kata sistem servo dan tambah satu lagi lah, dan ni ada okay, semua tu kita bawah dia, kita copy je ni. Awak kena faham saya copy kat mana. Tapi sebelum tu saya takut terlupa. Kita declare dulu. Tadi kita pakai analog, kemudian define, kita ada in 1 dekat 13, define in 2 dekat 12, define PWM dekat pin nombor berapa tadi? 3 PWM kita dekat pin nombor 3. Yes, pin nombor 3. Mesti PWM mesti ingat yang ada simbol ni Mesti ada simbol ni untuk PWM. Okey. Okey, pin nombor 3. Alright. Kita dah declare. Kemudian dekat pin mode pun kita kena tambah. Pin mode in 1 output. Okey. Copy. Awak nak panjang ke tepi pun tak ada masalah sebenarnya. Tak ada isu sebenarnya. Contohnya kita buat macam ni In 1, in 2. Tak ada isu, PWM. Tak ada isu pun. Okey. So maksudnya kita dah tambah in 1, in 2, PWM. Ini bersama in 1, in 2, PWM. Kita tambah. Okey. Lepas tu barulah kita tambah ayat-ayat kita tadilah. Kita nak buat ayat LCD, servo dan kita kata DC motor.
Yang ini kita buat di dekat, ini contohnya start 00. Yang ini kita letak dekat baris nombor 1. Sini kita kata DC motor. DC motor. Okey, maksudnya nanti dia akan keluar sistem servo dan DC motor kawalan apa? Kat sini mungkin tak nak adalah ini kita kawalan analog contoh boleh lah kawalan analog. Okey. Lepas tu okey cukup tu. Put 1 second. Okey, lepas 1 second dia terpadam. Waktu saat dia terpadam. Okey, kemudian pakai yang sama tadi, sudut 180. Satu lagi kita tambah. Anti speed. Laju lah kita. Okey. Laju. Okey, sebab motor DC kita pakai laju. Okey. Kita ambil je sama. Okey. Okey. Laju bagi kita punya motor tu, dia maksimum adalah 255 je kita boleh bagi. Signalnya adalah 255. Okey. So kita kena kira lah 255 bahagi 1023. So 0.249. Tap sikit. Kita bagi tahu yang ini kita pakai 255 bahagi 1023. Okey. Itu untuk laju. Okey. Contohlah laju je macam tu je. Okey. Right. So contohnya kita nak paparkan je dalam contohlah kita kata motor kita tu ada RPM. Dalam bentuk RPM. So awak boleh je tukar tambah satu lagi kita kata RPM. Saja je kita nak tambah. Okay, RPM tu adalah berapa? Contohnya kita tak apalah, tak payah tukar pun tak apalah, kita ambil maksimum 255 RPM lah, so tak payah tulis lah. Okay. Tak panjang-panjang, kita pening. Okay, so apa yang kita nak keluar adalah pertama LCD, set cursor, sudut servo, sudut servo, ni ke atas, sudut berapa bawah. Sudut berapa, awak nak buat darjah boleh, tambah je. Sudut boleh. Okay, kemudian satu lagi kita nak buat dia papar laju servo, laju DC. Awak tukarlah. 1 ni 2 3. Okey. Laju DC. Laju motor. Yang ni kita nak paparkan laju dia. Okey. Harap boleh faham Pertama kita nak paparkan servo, sudut dia, kemudian motor laju dengan laju dia. Slow sikit boleh tak? Mama duduk kat meja makan ke? Meja makan ni tak dekat sangat. Okay. Okey. Alright. Okey, sekejap So, salin dulu. Okey, sekejap So, kita sebentar tu kita awak salin dulu kita rest sekejap tengah-tengah jalan ni kita rest sekejap. Saya nak buat kita sekejap. So, salin dulu.
Okey, boleh boleh follow Cik, nak tengok bawah lagi, cik. Bawah lagi. Oh lagi saya tak buat lagi. Ini nanti kita Oh, buang ni. Ini semua ni saya buang nanti. Saya tak pakai. okey. Okey, tak boleh lagi ni Cik nak tengok bahagian atas sikit je. di atas. Tak yang apa? Saya tak Yang bahagian servo. ni. Ya. Okey. So kita tak habis lagi coding tu. Coding ni baru je half lah. Itu kita baru setup. Lepas ni kita baru tambah lah. Kita tengok pergerakan speed bagi kita punya PC motor tu. Okey. So pastikan tak tertinggal lah. Kalau tinggal nanti takut ada ni. Tapi yang penting adalah kena faham dulu. Kena faham overall dia punya apa? Macam mana? Overall punya coding lah, kena faham. Kalau kita tak faham coding tu mungkin susah sikit lah. Sama juga apabila awak ambil coding pada internet. Dalam internet kebanyakannya dia adalah independent. Dia apa? Dia bukannya set. So that's why kenapa saya tunjukkan set. Kat sini saya tunjukkan ada LCD, ada servo motor, ada analog. Sebab kebanyakan kalau kita tengok dalam contoh-contoh dalam coding internet tu selalunya dia independent dan kadang-kadang tu dia tak lengkap lah. So awak kena faham juga coding. Dekat mana kita nak masukkan device, kita kena tahu bahagian mana kita nak masukkan. Barulah kita boleh completekan kita punya kita boleh decide lah. Okey, boleh boleh continue seterusnya. Okey, kita continue. Tadi kita dah tulis apa yang akan papa mula-mula. Dia akan tulis sistem servo dan DC motor kawalan analog, contoh macam itulah. Kita akan keluarkan, kemudian dia padam. Dia keluar dalam masa satu saat, dia padam semua. Dia keluar sudut servo berapa sudut, laju motor berapa laju. Kemudian kita bagi tahu motor punya sudut berapa. Dia terus buat macam tu. Okey. Kemudian kita nak buat motor kita. Kemudian motor kita boleh terus ni standby. Okey. Motor ni sebenarnya ada beberapa kaedah. Okey. Contoh saya nak kita guna kaedah manual. Manual ni kita buat satu persatu lah. Satu persatu kita boleh buat macam ni. INT ataupun kita buat digital right. Digital right. In satu ni kita high kan. Okey. Kemudian ini untuk satu direction In 2 kita buat low. Saya buat terus memanjang lah, nak pendekkan sikit. Okey, lepas tu bawah ni boleh kita buat analog right. Analog right. PWM. Okey, analog right, PWM, laju. Okey. So masuk je nanti, dia akan high dengan low ni adalah direction lah. Dia satu direction dia kita buat sekarang ni, kita try verify dulu. Okey. Alamak, saya lupa nak ni pula. Apalah awak nanti save as lah ataupun tak save as pun tak apa. Saya lupa nak save as, tak apa save as lagi sekali lah.
save as. Sebab kita ada DC tadi kan. Kita save as ni untuk save location dia sebenarnya. Tak nak kita replace coding kita yang lama tu, so kita just save as lah. Okay, bila kita dah save as kat sini, kita verify actually. Okay, nama dah berbeza kita kena copy lah. Kita kena copy dia punya okay. Okay. Alright. So kita dah copy. Double click. Okay. Kita try. Okay. Nampak motor dia bergerak. Speed 255, full speed. Okay. So kita adjust. Nampak speed dia slow. Nampak speed dia slow. Sudut servo berubah. Nampak bila kita gerak ke kosong, stop. Okay. Sampai kosong lah, slow lah ni. Kalau kita gerak laju, maximum speed dia. Ni maximum speed dia lah. Yang ni speed ni bergantung pada prosesor awak lah. Laptop awak laju lah. Dia bergerak motor ni. Sekarang ni satu direction. Satu direction. Kalau awak nak ubah direction, kita ubah je dia punya ni lah, high dengan low kan. Sekarang dia pusing arah clockwise. Clockwise, arah jam. Lepas tu kita nak ubah dia anti clockwise, kita ubah je. Sini M1 jadi low, yang ni jadi high. Ini biasa awak akan pakai lah. So kita verify lagi sekali. Okay. Tengok sini. Okay. Sikit. Bagi nampak kanan kiri ni. Okay. Baiklah. Susah nak tengok macam ni. Tak apalah, kita buat macam biasa je. Okay. Alright, so kita stop, kita start balik. Nampak dia pusing anti clockwise. Anti clockwise. Berdasarkan kita punya in masuk high dengan low tu, dia akan menunjukkan dia kiri ataupun kanan. Nak stop dia, ada satu cara. Awak letakkan di ni, PWM kosong. Ataupun awak boleh letak kita punya coding ni sama nama. Low ataupun high, dia boleh stop. Ataupun PWM ni awak tak kosong. Okay, clear? Boleh buat Boleh buat, cuba buat dulu. Nanti test kita mungkin saya akan masukkan semua seri device lah. Okay, yang ini test copy and paste je. Kita buat test copy and paste je dulu. Okay, cuma saya akan menggunakan kaedah yang lain lah, new tab ataupun yang lain. Dan saya akan ada buat error-error sikit lah dalam coding tu. So awak kena identify error. Untuk test saya tak buat lagi minggu ni. So mungkin saya akan ajak ke minggu depan. Sebab kita nak habiskan dulu motor, senang sikit lah. Lepas tu kemudian test yang ketiga, kita buat awak design lah. Saya bagi awak satu masalah dan awak kena design. Okay. So ada persoalan nak tanya? Boleh follow tak? Boleh cik. Boleh okey. Bagus, kalau boleh terus buat dulu. Okey, bagi clear dulu Kemudian baru kita pergi ke lain-lain punya exercise lain lah berkaitan dengan motor DC ni. Motor DC dan mungkin rasanya sempat ni belum pukul 12 sempat juga kita akan masuk stepper motor sekejap lagi. Stepper motor sempat masuk ni. Kita akan masuk stepper motor sekejap lagi. Dan kemudian kita more on exercise, hands on exercise lah. Okay. Kita cuba buat dulu.
Kalau ada apa-apa masalah boleh tanya saya Yang risau semua saya akan semua perkara-perkara ni saya upload nanti. Okey. Dalam paling senang YouTube lah sebab YouTube ni awak tak perlu nak download, awak boleh tengok direct kan. Sebab file yang besar awak kena download. So saya pun bukanlah saya nak promote apa kan. Tapi saya just nak senangkan awak. Saya tak edit pun. Kita tunjuk saya punya YouTube tu. Okay, saya tak edit pun. So, saya ambil raw je. So untuk awak tengok direct tanpa perlu awak download lah. Kalau awak download lagi besar lah size tu. Sebab kita punya video ni pun jam-jam ni mungkin bergig-gig lah Kecuali awak punya data tu unlimited mungkin tak ada masalah. So saya assume mungkin ada yang pakai mobile punya data. So kita lah kita bantu dari segi yang tu lah. Okay. Dan software Node-RED yang saya bagi tu awak install. Dan nanti saya kata tadi kalau saya ada masa extra nanti saya akan ajar benda lain juga mungkin sikit-sikit lah benda-benda yang lain untuk awak punya added knowledge lah untuk akan datang added knowledge mungkin tak berkenaan dengan subjek kita, cuma just tambahan saja sebab kita punya semester ni jadi panjang, so adalah benda-benda lain untuk saya isi lah, ini share kat awak. Semua dapat ke? Semua boleh jadi simulasi dia jadi Jadi cik. Jadi okey. Jadi bagus, alhamdulillah ni jadi. Yang itu kita pakai analog. Kalau button pun sama juga. Nanti kita akan buat macam gunakan button pun boleh, tak ada masalah. Dia tambah lagi mungkin contoh lagi sikit tambah lagi sikit kita start button, okey. Dan juga sebenarnya kita pun boleh je adjust kita punya speed tu mengikut yang kita nak lah pun okey je, tak ada masalah. Jadi kita buat, kita tambah beberapa contoh lain berkaitan dengan kita punya device kita ni. Okey, sebelum kita masuk kepada stepper motor. Stepper motor pun senang je, tak susah pun amali dia. Sangat senang, sama je macam DC motor ni. Sebabnya senang sebab kita pakai Arduino. Memang jauh beza senang dia. Berbanding kita pakai device-device yang lain lah pakai transisi yang lain. So, Arduino ni jauh lebih mudah sebab dia banyak sumber untuk kita buat circuit. Okey. Okey. Cik, Ya. Apa dia? stepper motor lepas ni pakai litar lain ke? Litar baru? Kita pakai litar baru lah kot. Ah. Sebab macam dah penuh kat situ. Okey. Boleh DC motor saya pakai tapi sebenarnya kalau awak nak buat litar lain pun tak ada masalah. Kita boleh buat independent untuk DC motor. So sebelum kita masuk stepper, kita akan stepper nanti pukul 12. Okey. Lalu kurang pukul 12 kita akan masuk stepper. Saya akan buat satu lagi coding hanya DC motor saja. DC motor dengan button saja. Kita akan buat satu simple sebab mungkin ada yang keliru bila saya masukkan servo dekat sebelah, lepas tu ada DC lagi, analog lagi kita mungkin confused. So that's why saya akan buat satu lagi khas hanya push button saja dan juga dan juga DC motor. Okay. Alright. So sekejap okay, kalau semua dah okey, saya terus masuk kepada litar yang barulah, iaitu kita buat DC motor. Ini saya stop dulu recording ni and then kita akan buat part yang seterusnya lah. Alright. NS kan based on 15 punya plan, so dia punya macam